Antara paparan dari Bumi Kenyalang petang ini, perayaan Gawai Dayak tahun ini menyerlahkan semangat perpaduan. Perinciannya langsung bersama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Fazril, silakan. Terima kasih, Otto. Semangat perpaduan di Sarawak terus diserlahkan menerusi sambutan perayaan Gawai Dayak tahun ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas yakin kemeriahan itu bukan hanya dirasai oleh masyarakat Dayak, malah setiap lapisan rakyat di negeri ini. Beliau selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Gawai Dayak berkata, ia dapat dilihat menerusi kesatuan amat baik yang telah ditonjolkan oleh pemimpin di negeri ini. This is also an opportunity for us to bring all the races together. You see, today we are very happy that Tuan Utama attending and Premier was around, and leaders and people of all races, of all culture. This is the picture of Sarawak, and that's what we are very proud that we are able to host it today to display to the people in Malaysia that we have a very, very strong racial harmony. Dato' Amar Douglas berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2025 yang bertemakan Segulai Sejalai di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Majlis penuh warna-warni itu turut disertai dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Hadir bersama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg dan isteri Datuk Amal Jumaani Tuanku Bujang. Selain itu dihadiri pemimpin-pemimpin Kabinet Persekutuan dan Negeri Sarawak. Sementara itu, giliran komuniti orang Ulu selaku penganjur Gawai Dayak tahun ini adalah satu penghormatan kepada masyarakat itu mempromosi keunikan dan kekayaan budaya mereka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, ia adalah peluang masyarakat dari dalam dan luar mengenali setiap etnik di Sarawak dengan lebih dekat lagi. Our performers are from the Dayak Cultural Foundation, dan juga sebelah kita orang Ulu, and the reception just now is from our Persatuan Kebangsaan Kenyah Malaysia, dan banyak juga etnik-etnik kita seperti kumpulan Gong tadi itu dari Persatuan Bisaya. Memang kita selaku tuan rumah, penganjur utama, kita menonjollah budaya kita orang Ulu, tapi termasuk juga budaya-budaya kaum Dayak, Iban dan Bidayuh. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa penganjur berharap menerusi aktiviti yang telah disusun sepanjang sambutan Gawai tahun ini akan mempromosi kepelbagaian budaya di Sarawak. Datuk Gerawat Gala yang merupakan anak kelahiran komuniti orang Ulu suku etnik Kelabit berharap makna Gawai diraikan menandakan bermulanya musim baharu penanaman padi sekaligus membawa nafas baharu kepada masyarakat Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2025 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Suasana meriah perayaan Gawai Dayak disemarakkan di lapangan terbang Sibu hari ini apabila Tourism Malaysia dengan kerjasama Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menganjurkan sambutan perayaan dengan memberikan cenderahati kepada penumpang penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Sibu. Menurut Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Sarawak, Rubiah Tul Anwiyah Muhammad Yusof, acara itu diadakan serentak di lapangan terbang Kuching dan Sibu untuk mempromosikan kepelbagaian budaya dan perayaan yang ada di Malaysia. Ini juga merupakan salah satu daripada matlamat kita lah untuk mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026 pada tahun hadapan. Beliau ditemui media pada program tersebut. Jelasnya, cenderahati berupa kek lapis Sarawak yang ikonik serta bahan promosi pelancongan disediakan untuk penumpang dari lebih 20 penerbangan masuk ke lapangan terbang tersebut. Ujarnya, acara ini turut diadakan semasa perayaan-perayaan lain seperti Tahun Baru Cina dan Hari Raya Aidilfitri. Tetamu dan penumpang turut dihiburkan dengan persembahan kebudayaan oleh kumpulan tarian tempatan yang menampilkan kekayaan warisan Sarawak. Dalam kenyataan medianya hari ini, Tourism Malaysia memberitahu pada tahun 2024 Malaysia telah menerima 38 juta pelawat antarabangsa, iaitu peningkatan sebanyak 31.1% berbanding tahun 2023 dan 8.3% lebih tinggi daripada tahap pra-pandemik pada tahun 2019. Trend positif ini berterusan pada awal tahun 2025 dengan
rekod ketibaan seramai 13.4 juta pelawat dalam tempoh 4 bulan pertama. Sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak 2025, ianya akan diadakan pada 11 hingga 15 Jun depan dengan bahagian Limbang telah dipilih sebagai tuan rumah. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin, merangkap menteri bertanggungjawab bagi sambutan itu berkata pelbagai pengisian menarik telah diatur. Di mana kita akan mengadakan pameran diraja mulai daripada 12 hari bulan hingga ke 15 hari bulan Jun. Kita akan mengadakan majlis kesyukuran agama-agama lain yang akan diadakan pada 11 hari bulan Jun. Pada 13 hari bulan Jun, kita akan mengadakan majlis kesyukuran Masjid Jannatul Firdaus. Datuk Seri Roland menjelaskan bahawa acara-acara yang bakal dilangsungkan ini dijangka menarik ribuan pengunjung dari dalam dan luar Limbang, termasuk pelancong dari Brunei Darussalam dan Labuan. Beliau berkata demikian semasa sidang media sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Sarawak 2025 di Limbang. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG komited dalam mengenal pasti serta menyelesaikan projek-projek perumahan sakit di seluruh Sarawak dengan matlamat untuk melindungi kepentingan dan kebajikan pembeli rumah. Timbalan Menterinya, Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, langkah mengisytiharkan sesuatu projek sebagai terbengkalai sangat penting kerana ia akan membolehkan pembeli rumah mendapat bantuan kewangan seperti moratorium atau penangguhan bayaran balik pinjaman daripada pihak bank. Datuk Michael menjelaskan apabila sesuatu projek diisytiharkan sebagai terbengkalai, barulah pihaknya dapat bekerjasama dengan pihak bank untuk meringankan beban pembeli rumah. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program komuniti sempena sambutan perayaan Perahu Naga atau Festival Dumpling di Sibu. Menurutnya, ketika ini terdapat 14 projek perumahan di Sarawak yang masih berada dalam kategori sakit. Beliau turut memaklumkan bahawa satu pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menangani isu projek perumahan sakit dan inisiatif tersebut setakat ini telah menunjukkan hasil yang memberansangkan. Penduduk di negeri ini diminta mengutamakan aspek keselamatan sepanjang musim perayaan ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Sarawak, Ali Madya Bukri menegaskan perkara itu termasuk menjaga keselamatan diri, keluarga, harta benda dan kediaman. Menurutnya, penghuni kediaman diingatkan agar memastikan semua peralatan elektrik dimatikan dan dicabut sebelum meninggalkan rumah. Tambahnya lagi, punca kebakaran juga sering berlaku disebabkan penggunaan soket secara berlebihan. Beliau yang dihubungi RTM di Kuching berkata, peralatan elektrik yang rosak atau pendawaian yang uzur juga perlu diganti dan diperiksa sebelum digunakan. Dalam masa sama, beliau menasihati ibu bapa dan penjaga sentiasa memantau pergerakan anak-anak pada musim cuti sekolah ini. Jangan biarkan dapur atau lilin menyala tanpa pengawasan. Terutama sekali semasa memasak hidangan perayaan etik. Elakkan anak-anak bermain mesjun atau bunga api tanpa pengawasan orang dewasa. Dan yang seterusnya, apabila pergi mandi sungai ke, pergi tepi pantai ke, ataupun melakukan aktiviti-aktiviti luar rumah yang berisiko, minta kita orang awasi anak-anak kita orang. Beliau berharap masyarakat di negeri ini sentiasa menekankan aspek keselamatan sepanjang musim perayaan gawai dan cuti sekolah. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak memaklumkan lanjutan masa operasi bagi pintu masuk sempadan antara Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam. Menurut kenyataan notis yang dikeluarkan oleh jabatan itu, langkah ini berkuat kuasa bermula 1 Jun hingga 4 Jun 2025 dengan masa operasi dilanjutkan sehingga pukul 12:30 malam. Antara pintu sempadan yang terlibat ialah ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pandaruan Limbang, ICQS Tedungan Limbang dan ICQS Sungai Tujuh Miri. Lanjutan masa operasi ini bertujuan untuk mengelakkan kesesakan di pintu masuk sempadan
serta memudahkan pergerakan ulang-alik rakyat Malaysia dan Brunei. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai boleh menghubungi Jabatan Immigration Malaysia melalui sistem pertanyaan online SPO. Sebarang maklumat tambahan boleh diperoleh daripada Unit Perancangan Strategik dan Khidmat Korporat Jabatan Immigration Malaysia Sarawak melalui email pro_sarawak@imi.gov.my. Sekian perkongsian dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril langsung dari Kuching, Sarawak.